Maslahah datang daripada mana? Daripada Quran dan Sunnah. Maqasidus syariah datang dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mana-mana hukum yang kita datangkan dengan kaedah ni, la darar wala dirar ni, dia tak boleh membantah Al-Quran dan Sunnah. Itu kaedah penting. Orang tak boleh baca hadis ni, bila baca-baca tiba-tiba dia kata, oh kita tak boleh pergi jihad sebenarnya. Jihad haram. Sebab apa? Sebab Nabi kata la darar wala dirar. Tak boleh. Kaedah tak boleh menolak Quran dan Sunnah. Kes hudud dulu kan, kalau perasan di Malaysia, bila orang semua dah bahas hudud banyak sangat kan, Perdana Menteri Malaysia buat kenyataan, oh kita tak buat hudud, tapi kita berpegang kepada maqasidus syariah. Perkataan ini merepek. Kau tak boleh tolak hukum hakam agama menggunakan kaedah. Saya ingat mungkin Perdana Menteri pun tak faham lah maqasid ni apa, tapi perkataan itu salah. Maqasid ini ikat dengan Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, kalau kita pegang kaedah lebih tinggi, akhirnya kita akan jadi liberal. Kan zaman-zaman Shaltut sebagainya, di Azhar mereka buat fatwa, kalau riba sikit, tak ada siapa dizalimi, boleh ambil. Riba banyak baru jadi haram. Sebab apa? Dia dah pakai kaedah. Tapi yang penting para ulama sebutkan, semua kaedah ini dia diikat dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi berbalik kepada hadis yang kita bahas ni, la darar wala dirar. Kalau kita lihat hukum hakam di sudut agama, Nabi SAW hukum dengan kaedah ini banyak kali. Kan dalam Quran Allah sebut tentang wasiat. Allah sebut min ba'd wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Sesiapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melangkaui batasan, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Itu dalam kaedah ni. Tak boleh memudaratkan. Budaya Arab dulu kan, kalau dia kaya, dia pun suka bagi ke orang. Jadi kalau dia sedekah ke orang, nampak dia hebat. Nak bagi nampak hebat sampai ke tahap bila dia mati ni, dia nak tinggalkan nama dia, dia tinggalkan wasiat, semua harta dia bagi kepada orang lain. Jadi orang akan sebut, si fulan ni bagus, dia bagi harta banyak. Ataupun si fulan ni, kerana persaudaraan dia dengan kawan seorang lagi, dia bagi semua harta dia. Habis tu anak-anak dia yang mati apa pun tak nak. Kita kadang-kadang ada juga kan, sikit-sikitnya tu. Dengan orang kita pemurah. Dengan orang dekat kita jadi kedekut sikit. Sikit-sikit tu tak apa, tapi ini melampau. Dia wasiat semua, anak-anak dia tak ada apa. Nabi SAW datang, Nabi hadkan, kau nak wasiat 1/3, tak boleh lebih. Nak sedekah harta, nak tinggal kat anak yatim ke, nak tinggal kat janda ke, nak tinggal kat sekolah ke, apa ke, 1/3. Jangan lebih daripada. Jadi ini termasuk dalam kaedah. Imam Malik kata, tasaddaq wa anta syahih. Nak sedekah harta, sedekah ketika engkau kedekut. Kita tengah rasa kedekut, kita perlukan harta, masa tu kau nak sedekah banyak mana pun sedekahlah. Semua harta kau nak sedekah pun kau sedekahlah. Lagi 3 hari nak mati, setengah nazak, ketika itu orang pun tak kedekut lah, dia pun tahu dia nak padam, dia pergi sedekah semua. Imam Malik kata itu tak valid. Ketika engkau sudah tidak kedekut, harta itu bukan kau punya. Harta itu engkau akan mati, tinggalkan kepada orang lain. Jadi daripada kaedah ini kita lihat Nabi SAW mengharamkan orang mewasiatkan lebih daripada 1/3. Jadi anak-anak tak dizalimi. Begitu juga dengan raja'ah, merujuk ketika kahwin. Nabi SAW, Allah sebut dalam Al-Quran, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Setelah kamu dah talak 2 kali, apa kamu buat? Peganglah isteri itu dengan cara yang baik. Maksudnya amsik dengan baik. Kalau nak rujuk balik, rujuk isteri itu, layan dia elok. Aw sarrihuhunna bima'rufin, ataupun lepaskanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Lepas bercerai, jangan ceritakan keburukan satu sama lain, jangan ungkit pemberian, jangan duk cerita lagi keburukan dia. Ma'ruf. Sarrihu bima'rufin. Lepaskan dia dengan cara yang baik, berdasarkan kaedah yang sama.
Salah satu dosa besar yang ramai orang buat, tempat dia bercerai, dia pergi cerita kelemahan pasangan dia. Artis dan sebagainya kan banyak. Bila bercerai baru nak cerita kawan ni pukul dia, kawan ni tak buat kerja, kawan ni curi duit dia. Nabi marah. Allah sebut, sarrihuhunna bima'rufin. Kalau nak lepaskan mereka, lepaskan dengan baik. Jangan cerita. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Allah sebut, janganlah kamu pegang mereka untuk diraran, untuk kamu memudaratkan mereka. Adab di dunia mungkin perempuan tu helpless lah, tak ada siapa boleh tolong dia. Tapi di akhirat Allah balas. Kan ada orang dia marah sangat bini dia, dia tak ceraikan bini dia, dia tinggalkan bini dia, tapi dia tak layan. Ini larangan Allah di dalam Al-Quran. Dia tak boleh buat macam tu. Demikian juga dalam kes-kes yang lain yang Nabi SAW sebutkan, kaedah yang sama. Tak boleh memudaratkan. Begitu juga bila berlaku perceraian. Dah cerai dah, habis cerita. Allah sebut dalam Al-Quran, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah kamu memudaratkan ibu dengan anak dia. Para ulama menyebutkan, sebahagian ulama menyebutkan, maksudnya, antara maksudnya, kalau dah bercerai, ibu tu boleh menyusukan anak, bapa dia mesti bagi kepada mak dia sendiri untuk susukan. Dia tak boleh tarik anak daripada mak dia, bagi kepada orang lain untuk susukan. Itu memudaratkan ibu dia. Dia kena bagi kat mak budak tu untuk susukan. Melainkan kalau mak dia minta upah melampau-lampau, itu bapak dia boleh bagi kat orang lain. Kau minta mahal sangat, aku buat open tender, siapa murah aku bagi anak untuk orang tu susukan. Betul kalau kita baca nas syarak. Asalnya macam kita sebutlah, tanggungjawab anak ni tanggungjawab bapa. Demikian juga bila berlaku perceraian, asalnya anak tu kepada bapa asalnya. Kalau anak bapa tinggalkan anak kepada mak dia, nafkah itu wajib ke atas dia. Bukan setakat nafkah wajib ke atas dia, kalau mak dia tu menyusukan dengan susu badan, dia kena bagi upah. Kalau tak bercerai tak apalah, kita bagi pakaian, kita bagi makanan, itu kira upah lah. Tapi bila dah bercerai, dia kena bagi upah apabila bekas isteri dia menyusukan anak itu. Demikian juga dalam masalah jual beli. Nabi SAW mengharamkan pisahkan anak dengan mak. Dalam hadis disebutkan, man farraqa baina walidatin biwaladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang memisahkan mak dengan anaknya, Allah akan pisahkan dia dengan kekasih dia pada hari kiamat. Lembu tu baru beranak, kecil dia anak dia dah menyusui. Kita pergi beli lembu tu, kita sembelih dia buat korban. Esok di akhirat, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi, Allah akan pecahkan antara dia dan kekasih dia. Binatang dia tak sama macam manusia. Manusia dia bergantung kepada mak bapak dia sepanjang hidup kan. Tapi binatang ada tempoh tertentu yang dia perlukan mak bapak dia. Dia perlukan mak dia. Ketika itu jangan pisahkan dia. Kambing, lembu, ayam. Ayam ni baru beranak, ada 4-5 ekor anak dia kecil-kecil, dia menyusu dia. Kita ambil ayam tu, kita pergi sembelih, kita berdosa. Esok di akhirat Allah pisahkan kita dengan keluarga kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu antara benda yang agama jaga juga. Demikian juga kata Imam Ahmad, bai'ul murtar, jual beli orang dalam keadaan terpaksa. Imam Ahmad kata makruh. Dia ni memang betul-betul perlukan sangat. Apa dia perlu? Benda-benda yang memang perlu tapi tak ada. Dia nak buat laksa, contoh di Penang, orang buat laksa pakai bunga kantan. Bunga kantan, panggil bunga kantan juga kan. Zaman tak ada bunga kantan, dia seorang je tanam. Baru-baru ni raya lepas bunga kantan tak banyak. Apabila orang terpaksa, dia nak buat laksa, nak beli juga bunga kantan, dia pun memandangkan dia seorang je jual. Asalnya kilo RM5, dia naik harga sebatang RM2. Memang betul lah, sebatang RM2. Baru-baru ni, tempat lain sama juga kan. Kat Penang memang tak ada bunga kantan. Maka itu namanya bai'ul murtar. Orang tu terpaksa beli sebab dia nak buat laksa. Sebab dia terpaksa beli, kita pergi naikkan harga. Kata Imam Ahmad, itu dibenci. Jual beli itu sah, tetapi dibenci. Satu benda yang Allah tak suka.
Ala kulli hal, itulah sedikit sebanyak tentang hadis ni. Para ulama juga berbahas mendatangkan mudarat. Kalau kita datangkan mudarat tu dan kita dapat manfaat, para ulama bahas, kalau barang tu milik kita, kita buat sesuatu yang memudaratkan orang lain, sebahagian ulama kata itu tak apalah. Contoh, belakang kita ada satu rumah. Rumah tu rendah, depan ni tanah kita. Kalau kita buat bangunan 4 tingkat di tanah kita, maksudnya yang belakang tu dia tak dapat cahaya matahari. Tiap-tiap pagi dia boleh keluar rumah, dapat cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan dia semua elok. Sampailah kita beli tanah tu, kita nak buat rumah. Kita fikir-fikir, aku perlu nak buat rumah 4 tingkat. Kalau aku tak buat, rugilah. Setingkat nak bagi sewa tak cukup, tak balik modal. Tanah kita, hak kita. Maka kita pun buat 4 tingkat. Memudaratkan dia. Tetapi tanah itu milik kita. Dalam keadaan itu, sebahagian ulama kata itu tak apa. Itu hak kita, kita boleh tasarruf dengan milik kita. Itu bukan zalim. Zalim apabila kita tasarruf dengan bukan barang milik kita. Itu milik kita. Jiran sebelah rumah dah lama dah ada telaga, kita tak ada telaga. Ni cerita zaman dulu lah, sekarang tak pakai telaga dah. Kita pun pergi gali-gali telaga, mata air dia tak sampai rumah dia, sampai rumah kita. Air sampai ke rumah kita, dia tak dapat air. Maka dalam kes itu, sebahagian ulama kata, tanah tu tanah kita, kita duduk di situ, tidak mengapa. Itu hak kita, boleh buat. Jalan raya sebagai contoh. Ini jalan besar, dalam tu ada kampung. Antara jalan dengan kampung, tanah kita. Sekian lama orang duduk lalu tanah tu, sampailah kita bercadang, tanah tu kita nak buat apa benda buat, tak bagi orang lalu. Kita nak buat kandang harimau, apa kan memang orang tak boleh lalu. Tak boleh nak lalu langsung. Itu boleh. Sebab tanah kita. Engkau pergi cari jalan lain lah. Cuma dalam hadis Nabi SAW sebut, An-nas syuraka fi salat, al-ma' wal-na' wal-kalam. Manusia berkongsi 3 benda. Air, api dan juga makanan binatang. Kita ada rumput, lembu orang sebelah datang gigit makan rumput tu, kita jangan halang. Ataupun rumah kita lampu terang, sebab orang sebelah rumah kita ni dia tak buka lampu, dia duk ambil lampu rumah kita ya. Lama-lama kita pun buat tingkap jadi warna gelap, tak dapat lampu sampai rumah dia. Itu tak boleh, kedekut. Dalam kes tu tak boleh. Air sama juga. Sungai mengalir, tanah kita, orang duk ambil, kita tak boleh halang orang. Jadi kata Nabi SAW, al-muslimun ataupun an-nas syuraka fi talatin. Manusia berkongsi 3 benda ni, api, air dan juga kalak, makanan binatang. Jadi 3 benda itu dia tak boleh halang orang lain. Saya ingat kita setakat ni dulu untuk hadis la darar wala darar. Kalau ada sedikit sebanyak soalannya kita bincangkan sikit. Tentang bab ni susah naknya, saya tak tahu tentang faham ke tak. Cerita kaedah mazhab, berbeza mazhab dan sebagainya. Tak apalah, nanti kita akan ulang balik kan kali-kali. Macam biasalah, nanti kita tanya, kita lupa lagi, kita ulang sekali lagi. Jadi insya-Allah bila kita buat kali-kali, kita ingat takut. Para ulama menyebutkan ilmu apabila dia datang jumlatan, dia pun hilang jumlah. Kalau dia datang sekali berebut semua ilmu tu, sekali tu juga dia hilang. Dia kena datang sikit-sikit. Datang sikit, hari ni kita dapat sikit je, yang lain kita lupa. Nanti lagi sekali kita sebut tentang istihsan, sekali lagi kita ingatlah sikit. 3-4 kali sebut istihsan, insya-Allah kita ingatlah. Begitu juga dengan sirah kan, kita baca sikit-sikit kisah-kisah sahabat. Masuk sahabat ni, kita bertemu dengan sahabat seorang lagi, kita ambil sahabat-sahabat yang lain. Jadi mudah-mudahan lama-kelamaan kehidupan sahabat itu boleh jadi satu jaringan dalam hidup kita. Kita boleh ingat, ini berlaku terdahulu, ini berlaku kemudian, ini berlaku pada sahabat tertentu, kaitan sahabat ni dengan sahabat lagi satu. Mudah-mudahan dengan masa yang Allah bagi kepada kita boleh mengambil manfaat. Kalau ada soalan, kita bincang sikit sebelum tu.